Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada isu lain. Saya cuba untuk berkongsi dan saya melihat isu bencana banjir ni yang berlaku di Selangor ini sudah bertukar sudut pandangnya. Daripada seharusnya kita memikirkan kesan, kesedihan mangsa-mangsa, dan kita cuba memikirkan apa bentuk bantuan yang kita boleh salurkan, bantu meringankan kesedihan mereka. Tetapi hari ini ianya lebih rancak dan lebih hangat diperbahaskan dalam sudut pandang politik. Maknanya bencana banjir ini telah dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menuding jari kepada kerajaan dan khususnya kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Saya rasa perkara ni orang kata tidak seharusnya berlaku kerana dua perkara yang kita kena tahu. Pertama, dalam arahan nombor 20 Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara ni, Majlis Keselamatan Negara, jelas menetapkan, menyatakan ada 3 klasifikasi untuk membolehkan orang kata skop itu tidak bertindan. Alright. Sebagai contoh, orang kata sebelum saya pergi detail, senang untuk kita faham. Daripada 2 perkara yang kita kena faham. Pertama, wujud jawatankuasa pengurusan bencana daerah. Siapa yang mempengerusikan? Ia dipengerusikan oleh DO, pegawai daerah. Di negeri ada jawatankuasa pengurusan bencana negeri. Siapa pengurusinya? Pengurusinya SUK, kerajaan negeri. Dan kesemua ini di bawah skop dan kelolaan negeri yang dipantau ataupun keseluruhannya menjadi tanggungjawab kepada menteri besar negeri tersebut. Jika kita lihat, ini bukan banjir pertama di negara kita. Ini banjir, kalau di pantai timur, Kelantan, Pahang, Terengganu, ia seolah menjadi fenomena biasa. Banjir cuma 2014 itu satu orang kata banjir yang terbesar berlaku, tetapi tahunan itu pasti ada banjir. Dan kerajaan negeri mempunyai satu sistem yang cukup terancang, di mana senarai orang kata PPS-nya kalau berlaku banjir. Siapa yang akan menguruskan di peringkat daerah, siapa yang akan menentukan di peringkat negerinya. Dan kita harus ingat bahawasanya untuk dalam orang kata arahan nombor 20 ini, perkara-perkara dalam arahan ini dengan jelas, khususnya perkara 15. 15 ini tahap pengurusan bencana. Tahap pengurusan bencana, tahap ni siapa yang perlu urus. Tahap bencana tahap kedua, siapa yang perlu urus. Tahap bencana tahap 3, siapa yang dipertanggungjawabkan. Alright, kita tahu, kita baca. Ini benda yang berada dalam, semua orang boleh buka. Perkara 15 dalam arahan nombor 20 MKN tadi. Perkara 15 tahap pengurusan. Pengurusan bencana tahap 1 ialah pengurusan dan pengendalian kejadian bencana yang berlaku di suatu kawasan dan ianya dapat ditangani dengan berkesan oleh agensi-agensi yang terlibat di dalam pengurusan bencana di peringkat daerah, sama ada tanpa bantuan luar atau dengan bantuan luar yang terhad. Itu tahap 1. Maksudnya apa? Banjir yang biasa tadi, DO yang bertanggungjawab melihat ianya boleh dikawal dan ianya orang kata melibatkan hanya satu kawasan daerah. Alright, dengan menggunakan agensi-agensi yang berada di bawah orang kata kelolaan beliau. Maknanya itu tahap 1. Kita tengok tahap 2. Pengurusan bencana tahap 2 ialah pengurusan dan pengendalian kejadian bencana yang berlaku melebihi daripada satu daerah di negeri yang sama, yang memerlukan pengembelingan sumber di peringkat negeri dengan bantuan daripada peringkat pusat yang terhad. Itu tahap kedua. Maksudnya apa? Menteri besar melalui orang kata setiausaha kerajaan negeri tadi harus menguruskan tahap kedua ini. Apabila melibatkan daerah-daerah, bukan lagi satu daerah, tapi 2 daerah ataupun lebih di dalam negeri. Siapa yang dipertanggungjawabkan? NB melalui
pengurusi yang telah dilantik dalam arahan 20 ini. Kita tengok lagi tahap ketiga. Pengurusan bencana tahap ketiga ialah pengurusan dan pengendalian kejadian bencana yang berlaku melebihi daripada satu negeri atau bersifat kompleks yang memerlukan penyelarasan dan pengembangan sumber di peringkat pusat atau dengan bantuan luar negara. Seawal hari Sabtu, alright. Dia istilahnya begini, mana mungkin orang kata pusat dengan serta-merta daripada netizen. Memang betul ada orang kata yang dibangkitkan daripada netizen dah bagi maklumat. Itu bukan perkara yang boleh dijadikan orang kata satu bentuk untuk dijadikan pengarahan. Maksudnya dengan kata lain, pihak pusat, macam mana pihak pusat nak membantu jika negeri tidak menyampaikan maklumat untuk mendapatkan bantuan. Negeri tak maklum, aku dah tak mampu ni. Aku dah tak mampu. Okey? Aku dah tak mampu. So minta. Maknanya pusat tidak sewenang-wenangnya boleh menggerakkan aset ataupun agensi ini selagi negeri tidak memberitahu ataupun selagi negeri tidak memaklumkan keadaan ataupun situasi betapa kritikal. Harus diingat, pada 18 hari bulan, hari Sabtu, saya mahu berkongsi. Pada petang Sabtu itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah mengarahkan seawalnya petang, mengarahkan Ketua Polis Negara PTD, Panglima Tentera Darat, untuk menggerakkan aset-aset segera ke kawasan-kawasan terlibat. Kampung Bukit Lancung. Okey, saya berada di situ, Seri Muda. Dan saya suka juga untuk berkongsi. Perdana Menteri mengarahkan pegawai-pegawai dia untuk memberikan tumpuan setiausaha politik beliau yang harus, orang kata yang sepatutnya terbang ke Sabah atas urusan pejabat Perdana Menteri. Perdana Menteri beri arahan untuk batalkan penerbangan dan beri tumpuan, patah balik dan beri tumpuan. Setiausaha politik, Perdana Menteri berada di lokasi atas arahan Perdana Menteri di lokasi ketika itu Kampung Bukit Lancung pada jam 8.30 malam. Seawal beliau sampai, Ketua Balai Bomba telah berada di kawasan tersebut. Ketika itu orang kata kawasan yang agak besar di kawasan tersebut, dengan orang kata jalan yang saya ingat lagi, Jalan Keli, semua nama-nama ikan, Jalan Sepat, Jalan Keli, Jalan orang kata Haruan dan semua sekali. Kawasan ini bersebelahan dengan orang kata sungai di belakang itu. Setiausaha politik, Perdana Menteri berada di lokasi seawal pukul 8.30 malam di situ. Dan pada malam yang sama, bukan malam dah, bertukar tarikh sikit, pagi, sebelum pada itu, pukul 11 lebih, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat di Natma. Habis sahaja mesyuarat itu, Perdana Menteri bergegas ke kawasan banjir tersebut pukul 1 malam. Anda semua tidur. Netizen yang memetik telefon ini tengah tidur masa tu. Orang lain yang berada di luar ketika itu lena tidur. Perdana Menteri baru habis mesyuarat bergegas ke tempat kawasan banjir itu pukul 1 pagi. Alright, meredah hujan dan ketika itu ribut. Saya berada di tempat kejadian tersebut. Perdana Menteri sendiri mengingatkan sekali lagi kepada pegawai-pegawai beliau untuk memastikan semua agensi digerakkan, memastikan semua agensi memainkan peranan, dan termasuklah selepas itu PAT, Panglima Angkatan Tentera sendiri turun ke kawasan tersebut di Kampung Bukit Lancung. Panglima PAT, maknanya PAT sendiri memastikan semua aset dihantar. Pada malam itu juga Ketua Pengarah Bomba ketika itu juga memberi arahan kepada pengarah Bomba Selangor untuk menggerakkan ke semua aset dengan ke semua bot. Dan di kawasan itu saja, pada malam itu Perdana Menteri manage ATM dengan kekuatan saya tak tahu berapa ramai, memang ramai, berterak-terak pergi ambil orang. Dan ketika itu senarai yang saya dan sukarelawan yang berada di situ senaraikan, lebih kurang dalam 600 orang terperangkap kat dalam tu. Dan sehingga pagi
pukul 8 pagi, Setiausaha Politik Perdana Menteri masih berada di lokasi dan berjaya memindahkan mangsa yang terperangkap di kawasan tersebut lebih 450 orang dengan bantuan tadi. Bantuan ATM, bomba dan agensi-agensi. Kalau ada naratif yang cuba menuding jari menyatakan seolah-olah orang kata tindakan Perdana Menteri lembab, tindakan Perdana Menteri lambat, itu adalah hanya tuduhan politik untuk menafikan bahawasanya Menteri Besar Selangor yang gagal menguruskan bencana di negeri beliau, termasuklah agensi-agensi dan PBT yang harusnya digerakkan awal lagi. Seharusnya digerakkan awal lagi. Kerana apa yang saya dimaklumkan, air naik pada 18 hari bulan tu, pagi dah air dah naik. Tetapi orang tempatan melihat itu adalah fenomena biasa. Sebab kebiasaannya naik 2 jam surut, naik 1 jam lebih, paras buku lali surut. Dan ada 2-3 orang yang saya temui sendiri, dia orang masih pukul 8, pukul 9 tu masih keluar pergi bekerja walaupun air dah naik di kawasan rumah mereka, dan meninggalkan anak mereka di, orang kata, di tempat rumah-rumah jagaan, okay, rumah pengasuh ataupun apa, dan balik air dah meninggi. Dan ia juga disebabkan, orang kata, daripada maklumat yang saya dapat daripada Angkatan Tentera sendiri, salah seorang pegawai yang ada bertugas pada malam tu, dia menunjukkan paras air pasangnya dan sebagainya. Okey, kita tak nak cakap macam tu pasal tu. Tetapi kenapa perlu menuding jari kepada Perdana Menteri yang pada malam itu telah bertindak, bukan malam, petang, telah memberi arahan kepada PTD dan Ketua Polis untuk menggerakkan segala aset untuk usaha menyelamat. Dan mana kerajaan negeri? Mana Menteri Besar ketika itu? Mana Esko kerajaan negeri? Mana? Jangan, kita kena harus rasional. Dan jangan hanya membaca di Twitter, jangan hanya membaca di Facebook yang telah digerakkan secara terancang untuk menunjukkan seolah-olah kerajaan gagal. Kerajaan mana yang gagal? Kerajaan negeri ataupun kerajaan keluarga Malaysia. Cari maklumat yang netizen yang terlalu mudah di hijack pemikiran kita dengan hanya satu maklumat yang tidak tahu kebenarannya, dan terus kita menyerang. Tetapi walhal keadaan sebenar yang berlaku itu, Perdana Menteri, dan keesokan harinya pukul 1 pagi itu Perdana Menteri berada di lokasi, pukul 2.30 baru balik. Pada jam 9 pagi Perdana Menteri dah pergi jumpa, keesokan hari 19 hari bulan, dah pergi tengok PPS di Kelang seharian. Malam tu pula rumah terbakar di Ceras. Ada lagi pergi lagi, Perdana Menteri pergi, bergegas pergi dalam keadaan orang kata isu banjir yang masih baru tak cukup. Daripada tu, keesokan hari pagi-pagi mempengerusikan sekali lagi mesyuarat, hanya berapa setengah jam, dan terus bergegas Jempol, kalau tak silap saya, ke Jempol kerana tanah runtuhnya dan banjir di kawasan tersebut. Andai kata kalau Perdana Menteri ni bukan seorang yang jenis cakna ataupun orang kata yang bertanggungjawab, saya tak fikir untuk dia ambil tahu perkara-perkara ni. Kerana apa? Kerana ia melibatkan, satu, ia melibatkan skup di negeri itu yang seharusnya didahulukan. Mana jentera, agensi-agensi negeri ni? Alright, PBT yang harus digerakkan. Mana DO pada hari kejadian? Mana SUK, Setiausaha Kerajaan Negeri, pada hari kejadian? Itu soalan yang harus ditanya. Bukan hanya menuding jari disebabkan kita membaca Twitter dan Facebook, kita membuat tuduhan melulu. Saya harap kita lebih rasional, dan untuk melihat isu bencana ini adalah, orang kata, bukan isu yang harus dipolitikkan. Bencana itu adalah musibah daripada Allah. Ingat itu, Allah nak cuit kita, nak tengok macam mana kita. Sebelum pada ni, di Kelantan, kita tak tengok orang maki hamun atas perahu. Saya terlihat satu video, sehingga kamu maki hamun penyelamat, mana agensi kerajaan memaki hamun bomba, memaki hamun ATM, polis, kononnya tak pergi masuk ambil, dan bertutur keadaan kasar, aku dah nak mampus. Ini orang-orang yang tidak meletakkan, orang yang tak berapa nak meletakkan iman bahawasanya bencana ini adalah musibah Allah kepada kita untuk kita
bermuhasabah. Right? Allah cuit hati kita untuk kita sebenarnya bermuhasabah, tapi itu yang kita gambarkan dan itu menggambarkan kepribadian kita. Right? Dan saya mendoakan kepada mangsa untuk dipermudahkan kata segala urusan mereka, dan kita mendoakan kebaikan ke atas mereka untuk kembali melalui hidup yang normal selepas pada ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.